Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Pagi. Subsidi dikeluarkan kerajaan untuk rakyat di seluruh negara dijangka mencecah RM81 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun angka itu tinggi, mengurangkan jumlah subsidi tersebut tanpa melihat keperluan rakyat bukan satu pilihan kepada kerajaan. Ini bagi memastikan rakyat tidak terbeban terutama dengan kos sara hidup masa kini. Subsidi makanan itu tinggi. Subsidi ayam dan telur sahaja sehingga 30 September mencecah RM3.8 bilion. Subsidi seluruh negara, minyak, elektrik, makanan untuk tahun ini dengan kos bertambah mencecah RM81 bilion. Terbayangkan. Dan mengurangkan subsidi itu bukan pilihan kerana ia akan membebankan rakyat, tetapi mengemukakan satu dasar yang lebih ampuh, yang realistik untuk menyelamatkan ekonomi negara yang disebut subsidi rationalisation. Menerusi langkah rasionalisasi, subsidi elektrik untuk 1% kumpulan rakyat terkaya telah dibatalkan. Bagaimanapun, ia tidak akan membebankan kerana 99% rakyat tidak akan terkesan. Dalam pada itu, Perdana Menteri beri jaminan hubungan kerjasama dengan Kerajaan Sabah akan terus dipertingkat khususnya dalam memastikan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Bapa-bapa kita pada tahun 1963 dalam Perjanjian Malaysia menjanjikan untuk melaksanakan beberapa hasil dari muafakat di antara pemimpin Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Jadi tugas generasi seperti kami tentulah melaksanakan. Dah ada perjanjian jelas, kita mesti laksanakan sedaya upaya kita. Dan ini telah kita laksanakan dan saya bagi jaminan dan dukungan dan kerjasama erat sahabat saya, Saudara Datuk Seri Haji Ji, kita akan terus meningkatkan usaha dan mendengar apa-apa langkah lain yang perlu dilaksanakan. Perdana Menteri turut berterima kasih kepada Adun Sabah yang menarik balik saman pemula berkaitan MA63 berhubung tuntutan 40% hasil Sabah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS akan diberi tumpuan dalam Belanjawan 2024 dalam aspek pelaburan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan II, Steven Sim Chee Kiong, pelaburan asing khususnya boleh membantu PKS memanfaatkan teknologi terkini untuk bersaing di peringkat global. Kita akan terus memperbanyakkan usaha untuk mendapatkan FDI, tetapi kita juga melihat kepada DDI, iaitu pelaburan tempatan sebagai salah satu KPI kerajaan. Sebab kita tahu perniagaan Malaysia, terutamanya SME, memerlukan banyak dokongan selepas berdepan dengan tahun-tahun pandemik dan juga dalam keadaan ekonomi global yang agak perlahan sekarang. Steven Sim melancarkan Pusat Penghantaran Serantau RDC Alliance Asia Pacific di Ibu Negara. RDC yang memulakan operasi di Menara Alliance Central menyediakan perkhidmatan IT kepada semua entiti operasi Alliance di Asia Tenggara. Hub IT serantau itu bakal mewujudkan 500 peluang pekerjaan berasaskan teknologi yang bergaji tinggi. Malaysia berharap negara pengeksport utama beras dalam ASEAN dapat mengutamakan bekalan makanan ruji itu kepada negara anggotanya. Justru perbincangan mengenai isu beras akan dilakukan secara tertutup dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Mungkin di sesi bilateral kita akan bangkitkan seperti contoh kita nak mengeratkan lagi ini hubungan di antara dua negara ini supaya put the priority for the rice export for the ASEAN member states. But itu akan kita buat masa bilateral session. Dia bukan secara umumnya dalam ASEAN.
Mengulas mengenai ops bersepadu beras putih tempatan, Chan Fun Hin berkata pemeriksaan menyeluruh di seluruh peringkat rantaian industri padi dan beras akan bermula pada bila-bila masa. Kita baru adakan first meeting lah. Mesyuarat yang pertama untuk finalize ini TOR, Terms of Reference, untuk task force ini. Task force untuk koordinasi di antara agensi ini dalam ops bersepadu beras putih tempatan. Dan jawaban saya kepada bila akan bermula itu, kerana ini operasi kan, bila akan bermula, saya tak akan cakap hari ini mula atau hari esok, kerana ini sekarang apa yang kita buat bukan lawatan. Penurunan harga belian padi daripada RM1,800 kepada RM1,200 per tan dibuat pengilang bukannya kerajaan. Bagaimanapun kerajaan kekal beri subsidi RM500 per tan. Ini bermakna pesawah masih mendapat RM1,700 per tan padi. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Akhbar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Haji Syam Noor. Harga lantai belian padi yang ditetapkan kerajaan ialah RM1,200 per tan. Beliau turut mendedahkan para pengilang padi berharap kerajaan menaikkan harga beras tempatan kepada RM3.20 sekilogram memandangkan harga beras dunia meningkat kepada RM3.20 sekilogram. Bagaimanapun kerajaan bertegas mengekalkan harga beras tempatan RM2.60 sekilogram. Sebagai tindak balas, para pengilang terlibat segera menurunkan harga belian padi mereka mulai Selasa. 24,283 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM siap siaga menghadapi musim tengkujuh. Demikian yang tekan oleh Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM, Datuk Ahmad Izzam Osman. Jelas beliau kesiapsiagaan anggota melibatkan latihan pengukuhan pengendalian bot, latihan pasukan penyelamat di air dan arus deras. Selain itu, pemeriksaan aset seperti bot penyelamat dan peralatan marin turut dilakukan bagi memastikan aset berada dalam keadaan baik. Cuti bagi anggota juga akan dibekukan mengikut keperluan. Manakala waktu bekerja giliran pegawai dan anggota akan ditukar daripada 12 jam kepada 24 jam. JBPM sebelum ini telah mengenal pasti 4,795 lokasi berisiko banjir di seluruh negara. Malaysia sudah menghantar surat kepada Indonesia bagi menangani masalah jerebu yang melanda negara. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, tindakan itu susulan arahan Perdana Menteri supaya usaha tangani masalah jerebu rentas sempadan diselaras antara negara ASEAN. Kita telah pun menghantar surat kepada Menteri Sejawat saya tentang masalah tersebut. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Mak Berhormat PM semalam. Jadi kita pun telah follow up lah, kita telah susuli dengan surat kepada beliau. Ketika ini semua negara ASEAN sudah meratifikasi perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan. Kesemua 15 adun Pahang daripada Barisan Nasional BN zahirkan sokongan tidak berbelah bagi kepada kerajaan negeri sedia ada. Jaminan itu dimaklumkan sendiri kepada Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Justru beliau berkata dakwaan kononnya akan berlaku pertukaran kerajaan negeri selepas PRK Dewan Negeri Pelangai adalah tidak benar. Menurut Datuk Seri Wan Rusdi, dakwaan itu bertujuan mengelirukan dan menakutkan pengundi dengan mewujudkan persepsi negatif. Beliau menyifatkan perkara sedemikian sebagai budaya tidak sihat. Baik, Berita Pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Saya Muhammad Cina Sami. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.